Banyak orang kata uh, perkongsian daripada Diamond yang akan disampaikan oleh Diamond Nurlailani daripada Kota Baru, Kelantan. Tanpa membuang masa lagi, saya persilakan. Dan ni boleh share screen, dapat tak? Sekejap. Tak, Alung punya apa ni dah tak ada kan? Dah. Alung punya dah keluar. Sekejap Nampak tak? Nampak? Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam dan terima kasih juga Kak Ina. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa kita speaker. Ni pun cincai-cincai je lah sebab dah malu jugalah nak tolak. Dah 2 kali tolak. Bukan tolak semata-mata nak tolak sebab kebetulan dengan sibuk minggu lepas tu dengan syuting, jadual pun tak ni sangat. Lepas tu lepas pada tu perjalanan pergi marinya apa semua, dan minggu ni sebenarnya baru pagi semalam sampai dari Penang, Kedah. Jadi hari ni buat sajalah edit yang mana Kira 2 minggu lah ni. Ya. Kira 2 minggu lah outstation daripada Kedah daripada KL pergi Kedah pergi Penang baru balik. Sambil-sambil bersession jugalah kat sana dengan downline. Ambil peluang lepas tu sebab mak pun ikut pergi. Lama dia kata tak jalan-jalan, jadi kita bagilah peluang mak dan anak-anak sekali lah. Lepas session tu sambil jalan makan Aminah. Kan menyelam sambil minum air. Kalau macam dulu memang tak boleh lah macam ni kan. Okey. Mulalah Kak Ina minta saya seolah lebih kurang lah dengan perkongsian saya sebelum ni, iaitu pada 19 Ogos lepas. Cuma tajuknya bagaimana perjalanan dalam Syuanghor, dan ni pun perjalanan dan pengalaman hingga peringkat diamond, dan semestinya agak mencabarlah bagi saya. Mungkin orang lain mungkin lagi diuji lebih, tapi apa-apa pun saya memang bersyukur sebab diuji sebelum dan dalam Syuanghor. Saya rasa banyak perbezaan. Maknanya kalau sebelum ni, sebelum mengenali Syuanghor, banyak perkara yang terhad, utamanya keuangan dan masa. Pada sebelum mengenali Syuanghor, sebenarnya saya juga ada penyakit yang agak serius, memang ulang-alik ke hospital. Terutama sekali kalau sedang mengandung. Mungkin sebab badan kita tak clear, dah 2 orang nak satu badan nak bahagi nutrisi apa semua, mungkin tak dapat diagih dengan betul, dengan baik. Itu pun serius sangat-sangat. Jadi sekejap
Jadi tanpa melengahkan masa, saya sharing lah perjalanan bagaimana saya mengenali Syuanghur ya. Lebih kurang je lah dengan sharing sebelum ni kat HQ. Cuma saya edit sikit pengalaman menjaga dan juga dos yang saya bagi kepada arwah ayah lah. Ya, saya sebelum ni saya sebagai seorang guru, sebagaimana telah diketahui pada 2006 hingga 2019 seorang guru, yang mana saya di sekolah bukan sekadar seorang guru, tapi segala tugas-tugas pengkeranian dan juga kurikulum sekolah saya pegang. Maknanya memang agak sibuk dari pagi hingga malam lah. Walaupun masa utama sekali masa saya mula-mula menjadi guru lah, sebab masa tu mungkin kita agak muda dan ke sekolah first sekolah tu ramai yang berumur. Jadi saya peganglah sebagai pengkeranian jugalah SU pentadbiran ya. Lepas tu di sekolah kedua saya juga memegang SU kurikulum. Di samping SU tu banyak lagi lah untuk persatuannya, untuk kelab-kelab. Jadi kalau ada yang cikgu-cikgu lain tu buat kerja tertangguh, saya buat walaupun saya ni ketua untuk antara guru-guru, tapi saya buat sendiri sebab saya tak mahu tertangguh. Dan kelas-kelas tambahan semestinya lah sebab saya juga mengajar tingkatan 4, 5 dan 6. Tingkatan 6 tu saya ambil STAM, saya ajar STAM. Jadi kelas tuition, camp, maknanya dari pagi hingga malam. Bawa lagi balik kerja kalau tak siap kerja, bawa lagi. Kalau ada camp ataupun apa yang tak sempat, saya buat kat sekolah, saya bawa balik ke rumah. Kalau ada camp waktu malam dengan bersama anak kecil pun saya bawa. Kalau ada kursus-kursus, saya bawa walaupun anak kecil sebab selagi boleh saya buat. Atas dasar saya rasa saya bertanggungjawab lah dengan kerja tu. Kemudian saya meletakkan jawatan pada 2019 selepas balik dari trip ke Korea. Saya mengenali Syuanghur pada 2016. Masa ni dah start nak keluar air mata dah. Masa ni sebenarnya saya diuji dengan anak bongsu, Allahyarhamah Nur Dalila Duha, yang mana disahkan berpenyakit. Kalau sekarang ni ramai je saya tengok baby yang dapat penyakit yang sama, iaitu lemah otot dan lemah saraf. Sebenarnya Dalila ni dilahirkan normal, seberat 3.72. Dilahirkan normal dan diuji sakit bermula pada pada usia dia 3 bulan. Jadi masa itulah saya mengenali Syuanghur. Di akhir-akhir maknanya sebab dia banyak di hospital. Jadi saya dapat tahu Syuanghur ni dari seorang seorang saudara sepupu saya, yang mana dia pun ada masalah kesihatan dan setelah dia sihat, dia yakin. Jadi dia share lah dengan saya pada akhir Dalila di hospital. Sebab Dalila lama di hospital 3 bulan dan untuk keluarkan dia sebenarnya
doktor sarankan supaya saya beli mesin oksigen. Tanpa mesin tu dia tak boleh bernafas. Sebenarnya di masa saya belajar di Al-Azhar dulu pun, saya pernah ada pengalaman perniagaan sambil belajar. Dan masa tu saya telah ada 2 orang anak, VM Amirul tu dengan Izzat Aidil. Sebenarnya untuk cari pengalaman, bukan nak cari duit lah. Sebab saya sebenarnya masa belajar tu arwah ayah yang bagi belanja. Jadi kalau saya nak merantau lah, jalan-jalan masa cuti ke, saya rasa saya tak perlulah minta dengan ayah. Sebab bagi saya cukuplah dia bagi tu. Jadi sambil untuk mencari pengalaman dalam perniagaan, sebab masa tu ramai je pelajar-pelajar Malaysia sebenarnya mencari duit, mencari keuangan yang untuk belajar. Tapi saya ni bukan untuk belajar, sebenarnya nak suka-suka sambil-sambil tu dan nak cari pengalaman. Jadi sebelum ada salah seorang kakak tu dia pandai buat mi. Jadi kalau kat sana, kalau nak ganti mi atau laksa, kita guna makarona yang panjang tu. Jadi kalau ada yang alah dengan makarona tu memang inilah akan ada masalah angin yang banyak. Sebab makarona memang gluten pun tinggi. Tapi di sana pun kalau orang yang sihat pun memang akan ada masalah angin lah. Kalau yang dah ada gastrik ataupun yang dah ada GERD lagi lah kan. Jadi kita lebih buat sendiri, maknanya kuranglah sikit kuranglah sikit yang masalah berkenaan dengan dengan gluten ke apa. Sebab sana gandum pure, memang gandum yang ni lah. Cuma dari segi minyak, dari segi kunyit apa semua tu memang ni juga. Tapi kuranglah sikit risiko kan. Jadi saya rasa seronok sebab saya buatlah dalam seminggu, utama sekali masa waktu musim cuti lah. Selepas exam kita cuti 3 bulan biasanya. Kalau tak balik Malaysia memang saya buatlah. Jadi saya rasa seronok lah. Cuma bila balik Malaysia, saya bukan tak pandai, tapi macam sebab depan keluarga, maknanya ayah tak bagi. Jadi saya tak buatlah ni tu, cuma buat untuk makan sendiri. Cuma masa pengalaman berniaga tu memang kita rasa seronok sebab habis. Memang habis. Kemudian balik kira duit, maknanya kita rasa puas, kita rasa berbaloi lah dengan letih. Lepas tu bila nak makan apa pun, maknanya kita tak berkira sangat lah. Mewah lah sebab ayah dah bagi lebih. Kemudian ditambah pula dengan kita buat perniagaan sendiri macam ni. Jadi saya rasa puas hati lah dan agak mewah lah. Kemudian setelah balik dari belajar, saya terjebak lagi dalam perniagaan. Masa tu sebab saya tak mau menganggur. Saya rasa tak sedap hati lah lama-lama menganggur. Jadi saya balik dalam 2 minggu. Saya search, carilah. Dalam dulu kita khabar kan sentiasa ada di rumah. Jadi masa tu kita tak ada online lagi. Jadi akhbar online ni tak ada. Jadi surat khabar tu saya ambil, saya cari tempat iklan untuk nak cari kerja kosong lah. Jadi saya pun jumpalah dengan syarikat bahasa yang mana dia jual satu alat untuk belajar bahasa.
iaitu syarikat ni nama dia Linguaphone. Saya rasa memang masa tu famous juga lah Linguaphone ni. Saya pernah dapat gaji 5,000, 6,000 gitulah dengan Linguaphone. Tapi tidak dibayar tidak dibayar sekaligus. Dan kemudian dia komisen ya, dia komisen. Jadi tidak dibayar sekaligus dan sehingga akhir-akhirnya ditipu dan masih lekat sehingga sekarang. Bonus sehingga 2,000 lebih lah tidak dibayar. Ini sebab macam ialah mungkin dia nampak kita ni diam, redha, jadi tak dibayar. Itulah ceritanya pernah ditipu. Jadi dengan Chuang Ho saya rasa puas hati lah. Inilah anak ni lah, arwah anak ni lah yang membuatkan saya kenal Chuang Ho, Nurdalil Ad-Duha. Dia mula nampak perubahan dari segi kesihatan dia semasa umur 3 bulan. Dia semakin tak dapat nak angkat leher, makin lemah, tangan pun tak dapat nak angkat, apalagi dia nak balikkan badan. Pergi klinik, doktor kata biasa sebab dia besar. Dia berbadan memang gempal lah sebab dia sihat. Jadi saya rasa saya agak masa tu saya terima je apa yang doktor kata. Tapi saya terfikir jugalah sebab sebelum ni pun anak-anak saya semuanya sihat macam ni, besar, berbadan besar, gempal. Tapi 3 bulan lebih dah boleh menyarap. Kenapa Dalila? Nak angkat leher pun tak dapat dan semakin lemah. Kalau kita angkat, dia pun dia tak dapat nak tegakkan leher dia tu. Memang dia akan terkulai lah. Sehinggalah berumur 5 bulan, dia demam panas. Dan pada masa hari yang sama sebenarnya pagi tu, saya minta maaf lah saya sebut ya. Minta maaf. Saya cucuk dia pagi pukul lebih kurang tengah hari lah, lebih kurang pukul 12 saya balik. Seperti biasalah vaksin bulanan. Minta maaf. Jadi petang tu dia terus demam. Sebenarnya sejak umur dia 2 bulan tu saya dah agak dah dengar ada macam kahak lah. Kemudian yang 3 bulan tu, kahak tu keluar tak putus. Kalau kita tarik dengan tisu, seolah-olah tisu yang bergulung tu, yang bulat tu, seolah-olah satu gulung tu habis. Tapi kahak dia keluar tak putus. Saya pun heran lah kenapa. Dan bila yang 5 bulan je lah, pukul 6 petang, 6:30 je lah, dekat dengan maghrib dah. Dia terjaga dari tidur, dia menangis. Saya tengok dia nafas pun dah dia kebiruan, nafas pun dah tercungap-cungap, berombak-ombak. Memang perut dia pun dah berombak laju lah, nafas memang laju. Saya bawa dia ke klinik dulu, saya klinik swasta yang berdekatan lah. Jadi bila doktor buat sonotron ya, dia macam rawatan mula jadi jugalah. Sonotron, dia kata untuk cairkan kahak, tapi sebenarnya baby ni dah dijangkiti penuh dengan kuman. Kedua belah paru-paru dia memang kuman dah banyak. Dia kata dah kena jangkitan kuman. Kenapa ma bagi dia lama sangat demam? Saya kata dia tak demam. Cuma setiap kali selepas dicucuk, memang dia demam dan naik ruam seluruh badan. Seperti macam campak tu. Okey. Jadi ingatkan campak, tapi setiap kali selepas cucuk bulanan tu memang begitulah, dan kemudian dia demam dan batuk yang kuat. Cuma yang last tu, yang berumur 5 bulan tu, dia jadi dah
dia mungkin sebab jangkitan kuman dah ni, dan saraf dia pun makin lemah, jadi dia tak dapat nak lawan dah katnya. Bila dibawa ke klinik tu, dia kata saya biarkan, saya ceritalah dengan doktor, saya tak biarkan, saya dah bawa Dalila, sebab ni pun tadi saya kata dia dibawa ke klinik dah cucuk. Jadi dia kata tak apa, bawa je ke hospital segera sebab dia dah biru dah. Jadi saya ke USM, saya dukung dia tanpa rasa malu. Saya tolak pintu kecemasan tu, saya panggil doktor. Doktor saya, doktor mana doktor, saya nak doktor pakar. Saya tak nak siapa-siapa, saya tak nak nurse, saya tak nak siapa-siapa. Tolong selamatkan anak saya. Saya masa tu mungkin sedar, separuh sedar lah. Tolong doktor, anak saya dah teruk sangat. Ditidurkan. 2 minggu lebih dia ditidurkan. Setelah 2 minggu, keluar masuk wad biasa, tapi masuk dalam, walaupun wad biasa tapi diasingkanlah sebab paru-paru dia masih lemah. Tak boleh dilawati oleh ramai orang kecuali saya dengan ayah dia. Ni gambar pertama tu Dalila yang baru sedar dan dia tengok saya 2 minggu lebih dia tidur. Rupanya dia kenal lagi umi dia. Kemudian dia makin stabil lah. Makin stabil. Tapi antibiotik memang 24 jam. Kalau tengok wayar-wayar di celah paha dia tu sebenarnya antibiotik 24 jam. Berhenti sekejap, sambung balik. Kemudian net, mula-mula tu net setiap 2 jam. Kemudian diturunkan 4 jam. Kemudian 6 jam. Kemudian dia makin lemah. Dia naikkan balik net, dikeratkan lagi. Dan berbagailah ubat-ubatan macam ubat anti muntah walaupun dia tak muntah, dan adalah seorang nurse tu dia kata, "Ma, tak payahlah bagi banyak-banyak ubat ni, walaupun kami bagi tapi tak payah sebab terlalu banyak dia tak muntah." Ya, saya pun masa tu dalam kepala saya pun, sebab buat apa nak bagi lagi ubat anti muntah sebab dia tak muntah. Ubat macam-macam lah yang ubat jenis yang untuk disuap, tapi saya tak bagi. Masa saya mandi, saya buang je dalam tandas sebab saya tengok banyak sangat dah ubat yang masuk dalam badan dia. Masa saya bersiaran lah di grup WhatsApp keluarga, sepupu saya pun share lah. Dan masa ni dah 3 bulan lah Dalila di hospital. Dan masa tu sebenarnya saya mohon cuti lah sebab untuk jaga dia. 24 jam saya jaga dia. Tidur pun sekejap sahaja, makan tak terjaga, walaupun diri saya masa tu masih lagi ada penyakit jantungnya, jantung berlubang, darah beku dalam paru-paru. Tapi saya cuba kuatkan diri untuk Dalila. Saya nak tengok dia sihat. Jadi saya menangis, saya minta tolong siapa-siapa yang ada alternatif ataupun siapa-siapa tahu boleh rawat Dalila ni. Saya minta tolong. Kemudian sepupu saya pun bagi tahu lah ada. Sebagaimana yang aku rawat diri aku, dia kata. Sebab sebelum ni pernah dipotong-potong sehingga sekarang tinggal usus, tinggal 4 kaki sahaja. Nak makan banyak memang tak boleh. Tapi selepas aku amal benda ni, aku buat rawatan dengan benda ni, dia kata aku sihat. Jadi tak apalah, dia kata. Boleh tolong. Aku boleh tolong bagi tahu, tapi benda ni semuanya bergantung pada dirimu sendiri untuk anakmu.
dia pun bagilah nombor Dr. Soha. Dia kata yang ni memang bertaraf PhD. Dia banyak buat kajian. Dia memang orang sains, tapi dia kaji tentang apa yang aku amal dan apa yang aku rawat hari ini. Namanya Chuang Ho. Mungkin tak pernah dengar, tapi boleh cuba. Kalau buat rawatan hospital pun memang apa yang doktor kata dah tak ada ubat. Jadi saya pun terus call Dr. Soha. Dia kata kena ambil kos tinggi untuk bersihkan badan Dalila. Saya terima je. Walhal pada masa tu saya baru je siap rumah ni, yang mana saya buat rumah ni secara cash. Duit memang mengalir seperti air. Dan sebelum saya lahirkan Dalila, sebenarnya saya ambil kereta Fortuner, bayar muka agak tinggilah sebab tak mau hutang banyak. Kononnya sebab anak ramai, ialah 6 orang dengan Dalila. Jadi saya pun nak senangkan, nak mudahkan keluarga lah. Saya ambil keputusan, belilah kereta yang besar sikit untuk anak ramai. Dan masa tu saya tak jangka lah dapat ujian yang macam ni. Dan saya rasa apa yang saya hidap ni, saya rasa okey lagi, walaupun jantung lubang, walaupun ke hospital selalu, memang kerap ke hospital, tapi saya rasa saya masih lagi ni. Dan kan hospital kan tak kena bayar, tak adalah kos tinggi. Paling tak operation pun tak adalah ni sangat, tak tinggi sangat, tak macam Lizzie. Jadi saya terima je untuk Dalila. Saya ambil je duit yang berbaki. Walaupun saya rasa besar nilai, tapi saya cuba, saya usaha. Saya bagi tahu Dr. Soha, tak apa, saya ambil. Dr. Soha kata kena YK2. Tapi masa tu kebetulan Kak Liza ada session kat sini di Hotel Ridal. Dia bawa YK1 sahaja. Jadi dia datang sambil tengok Dalila. Dia bagilah YK1 tu dulu. Abang Hussein yang bawa Kak Liza ke hospital, bantu Kak Liza datang sampaikan Lindsay tu. Kak Liza sempatlah bagi tahu. Dan kemudian masa tu sebenarnya Kak Liza tak tahu pun saya ni pun ada penyakit. Cuma Kak Liza kata ibu pun boleh makan sebab ibu nak jaga anak. Ibu kena sihat. Kena cukup tidur. Tapi Kak Liza tahu yang saya ni memang tak cukup tidur sebab 24 jam bersama Dalila. Jadi dia kata memang kena makan. Bantu ibu kuat, badan yang kuat untuk Dalila. Saya telan jugalah YK1 tu. Kemudian saya bagi, bila saya bagi tahu Dr. Soha, saya tunjuk gambar YK1. Jadi Dr. Soha kata bagi je 6 biji. Sebab nak samakan dengan YK2. Sementara YK2 sampai. Jadi Dr. Soha yang urus semua pembelian apa semua. Habis YK1 tu sama dengan YK2 lah, saya bagi 6 biji. Saya bagi 6 biji 3 kali lah sehari. Alhamdulillah Dalila seolah-olah faham. Umi nak dia telan Lindsay ni, dia telan dengan mudah walaupun dia pahit. Dan sebenarnya itulah baru boleh dia rasa Lindsay tu memang first time telan Lindsay yang pahit tu, dia telan dengan mudah. Jadi keesokannya Dalila muntah dan buang air, memang tercirit, muntah pun kahak banyak sangat, dan cirit dia pun memang keluar hitam. Saya tunjuklah dengan Dr. Soha. Dr. Soha kata itulah racun yang ada dalam badan Dalila. Jadi lepas tu, selepas semua yang hitam-hitam tu keluar, dalam masa 2 hari lah, dia dapat buka oksigen yang
diberi ni, memang oksigen terus dibuka. Sebenarnya doktor kata kena balik dengan oksigen. Jadi doktor heran lah. Lepas buka oksigen tu memang oksigen dia pun memang tinggi, 100 dia. Jadi doktor kata ubat dia ni mujarab lah. Antibiotik dia ni mujarab. Saya tak bagi tahulah dengan doktor apa yang saya bagi. Kemudian bolehlah balik. Dan masa ni lah sebenarnya saya masih cuti tanpa gaji ya. Cuti tanpa gaji selama 3 bulan. Bayangkan banyaknya kita nak keluar duit untuk anak-anak yang atas dari Dalila, anak-anak sekolah semua. Kehidupan saya di hospital lagi. Suami nak ulang alik, datang ziarah. Memang nak bayar kereta. Rumah memang tak bayar dah. Tapi kereta. Pada masa tu bagi saya lah. Sebab saya nampak dia makin bersih. Saya rasa saya nak sambung dia bagi Lindsay ni. Dan saya hampir-hampir menjual semua barang kemas. Termasuklah kereta. Barang kemas mungkin saya boleh jual dengan cepat. Tapi kalau kereta, walaupun masih baru, memang sukar untuk dijual. Tapi memang hasrat masa tu saya nak jual je apa yang ada. Saya tak nak susahkan arwah ayah. Masa tu ayah tanya, ada tak untuk Dalila ni, ada tak nak beli lagi? Saya kata tak ada. Sehinggalah saya dapat beli hanya kopi. Hanya sekotak kopi. Saya beli last. Dalila dilahirkan pada 2015. Kemudian lebih kurang umur dia setahun lah. Meninggal jugalah dia. Saya terima, saya redha. Ajal dia. Satu memang ajal, dah ajal. Kalau ambil Lindsay pun macam Maklum kata tadi, ambil Lindsay pun meninggal juga. Tak ambil pun meninggal juga. Tapi dia meninggal, sempat paru-paru dia bersih. Paru-paru dia bersih. Cuma saraf dia je yang masih tak elok, melibatkan saraf punjang lah. Tapi saya puas hati lah sebab saya sempat juga bagi Lindsay yang banyak. Walaupun bukan seperti yang Dr. Salha sarankan, Kak Ina dan Kak Liza pun pernahlah buat satu grup untuk kami sebenarnya untuk pantau Dalila. Tapi sayangnya dos-dos yang Kak Ina bagi pada permulaan, Kak Ina, Kak Liza dan Dr. Salha bagi dos tinggi tu hanya sekejap sahaja. Sebab kekangan tu lah, kekangan keuangan ya. Inilah Dalila. Selepas dia keluar dari wad dan masa ni saya bagi Lindsay selepas 2 bulan bersama Syahur inilah dia dapat angkat tangan dah. Maknanya saraf dia makin ni. Tengok darah dia pun mengalir, tak pucat. Memang masuk Lindsay memang ni mengalir. Selepas dia keluar kahak semua memang kita nampaklah perbezaan yang ketara lah dia makin ni dan tak adalah batuk ke demam ke, tak ada dah. Nampak dia makin kuat. Saya ingat walaupun dos hanya kopi, saya ingat Allah bagi rezeki Dalila kepada saya. Tapi pergi jugalah Dalila akhirnya. Walaupun saya reda, tapi bila ingat kesalahan diri kita, rasa macam tak nak maafkan diri sendiri. Bulan ketiga lah sebenarnya semakin susut dan tiada kemampuan dah. Masa tu nak tunggu gaji sebab saya belum dapat gaji. Di bulan ketiga tu sebenarnya bulan ketiga tu sebenarnya saya pun dah masuk mengajar balik tapi duit gaji belum masuk. Dia pergi dekat dengan Raya Korban, beberapa hari je Raya Korban. Dia seolah-olah menunggu saya di wad tu. Saya terpaksalah bawa dia ke wad juga sebab nampak dia letih.
Dan dos memang tak cukup masa tu. Lizzie tak ada langsung dah. Tapi masa tu doktor tak bagi pun oksigen sebab doktor kata dia boleh bernafas dengan normal lah. Cuma dia letih tu sebab saraf dia tak kuat. Jadi saya pun pergi tu ingatkan nak jaga Dalila malam tu. Dia seolah-olah menunggu saya balik dari sekolah, saya ke tempat dia ke ward. Masa itu ayah dia jaga. Dia nampak je saya di hujung kaki dia menangis sehinggalah dia pergi atas riba saya sendiri. Dia bernafas okey, tapi dia menangis. Dia menangis, dia tatap saya, rupanya dia nak ucap selamat tinggal untuk saya. Dan sempat dia tunggu saya. Seolah-olah tunggu saya sampai di depan mata dia, barulah dia nak hembus nafas. Masa tu saya pengsan. Saya jatuh. Saya pengsan, lama juga saya pengsan. Bila doktor sahkan Dalila tak ada, terjaga dari pengsan, saya tengok Dalila telah ditudung. Dan saya tak pergi pun dekat. Saya tak boleh tengok lah. Langsung tak boleh tengok. Kalau tengok, saya makin letih, makin lemah. Takut pengsan lagi. Perjalanan pengkebumian dia, selepas 2 jam dia menghembuskan nafas, memang Allah mudahkan. Keluarga di rumah dah bersedia. Diuruskan di hospital dan balik hanya ke bumi sahaja selepas disolatkan dah. Selepas seminggu Dalila tiada, saya ambil masa lah. Saya tengok, saya belajar tentang syuhud. Masa tu ni je lah produk yang ada. Dan inilah yang saya cuba tengok apa sebenarnya syuhud. Ambil masa seminggu untuk saya bangkit semula. Untuk saya belajar. Untuk saya tahu. Sebab saya sendiri masih sakit. Dan saya ada ayah yang sakit kronik. 8 penyakit. Saya ada anak sulung yang kronik. Asma kronik, resdung dan juga eczema. Memang package lah tu ya. Package asma. Memang rasa saya nak tahu, mungkin jugalah hidayah Allah kepada saya melalui Dalilah. Allah nak ajar saya yang selama ni saya leka. Walaupun semakin sakit, kita ikut lagi saranan. Kita ikut lagi. Kita ikut dan ikut. Kalau tengok ayah dah berpuluh-puluh tahun amal ubat konon untuk merawat. Tapi semakin hari, semakin seminggu, semakin sebulan, dia makin sakit. Dengan itulah saya belajarlah. Rupanya syuhud ni bukanlah ubat. Dan bukan suplemen. Tapi adalah makanan kesihatan yang mana memang ia selamat. Yang boleh merawat seperti ubat. Yang mana ia boleh juga menambah keperluan badan kita. Yang terlebih yang boleh buang. Saya tak pernah tahu benda ni. Apa yang saya tahu, suplemen sahaja. Tapi suplemen ada yang saya tu macam ada jugalah saya cuba, tapi tak banyak sebab saya rasa suplemen ni memang saya takut bila kita dengar suplemen ni sebenarnya bahaya. Jadi bila kita tengok selamat, kita tengok dia pun halal, saya pun cubalah untuk lebih mendalami.
selepas saya letak jawatan dan setelah kita belajar, kita tahu sebenarnya mula-mula meletakkan jawatan tu 2 minggu. Saya ingat saya 2 minggu atau 3 minggu macam itulah selepas meletakkan jawatan. Dr. Soha anjurkan trip ke Taiwan. Saya terus terima. Masa tu saya pergi dengan Cik, dengan Nafiz Mukrim. Masa tu dia tingkatan 5 ambil SPM. Jadi saya bawa dia lah untuk teman saya mengenali Shanghur dengan lebih dekat. Jom Cik, kita ke Taiwan. Sukalah, seronok kan budak-budak. Apalagi keluar negara. Jadi jom, sebab kita nak aman, Umi pun nak belajar. Sekarang ni, inilah ubat kita. Dan sebenarnya selepas saya letak jawatan tu, sebenarnya saya diuji dengan North Izzat yang pernah jadi MC pada 19 hari bulan lepas tu. Denggi. Dia kena denggi yang agak teruk. Tapi sebab dia tengok dia tengok arwah ayah ke ayah dia ni memang ambil Lindsay dengan banyak semua. Jadi dia ambil sendiri je dos. Saya pun tak tahu. Cuma pernah diberitahu oleh Ma, dimaklumkan bahawa dia rasa tak sedap, badan dia panas, badan dia pun kadang-kadang tu menggigil, tapi panas sangat. Jadi dia telah je YK2 arwah ayah dia sendiri dia. Sekejap-sekejap dia ambil 5 biji. Dia ambil Metaking, dia ambil semua yang tak ayah dia telan tu, dia telan banyak-banyak. Dan hanya 4 hari saja dia sihat dari demam. Tapi batuk sehingga 2 minggu. Maknanya masa saya ke Taiwan, masa saya ke Taiwan tu dia masih lagi batuk, tapi saya dah tak risau sebab dia tak demam. Dan ada Ma dan ayah yang jaga dia, tahu nak bagi Lindsay macam mana. Jadi kita rasa memang yakin dah lah masa tu. Dan bila tanya pun bila saya tanya-tanya pun dari Taiwan tu, dia dah semakin elok dan sihat tanpa diberi sebarang ubatan, dan tidak pun dibawa ke klinik atau hospital sebab dia semakin sihat dan dos dia tahu sendiri. Itulah yakinnya dengan Shanghur ni memang tak ke hospital walaupun disahkan denggi. Itu pun sebab dia kena di sekolah masa tu camp tingkatan 6. Jadi cikgu bawa ke klinik lah. Bila disahkan denggi, cikgu dia kata datang ambil lah untuk bawa ke hospital. Tapi saya ambil Izzat balik ke rumah dan bagi je Shanghur banyak-banyak, kemudian dia ambil sendiri. Saya pergi ke kilang, melawat kilang Shanghur. Inilah kilang dia. Dia memang first time saya tengok bersama Cik, didedahkan dengan pelbagai ilmu oleh Profesor Dr. Chen sendiri. Memanglah dia speaking tu pekat lah kan dengan slang Cina ya, slang Taiwan. Memang sukar untuk difahami, tapi Dr. Soha translator masa tu. Jadi kita dengar je untuk lebih yakinkan. Ya, kilang dia dan makmal. Di makmal ni pun kita bukan boleh tengok secara dekat sebenarnya ya. Dia dijaga memang dalam cermin lah ya. Kemudian museum Lindsay. Museum ni kita tak boleh nak ambil gambar. Dan sebenarnya saya pergi ni untuk lebih yakinkan kepada saya masa tu saya dah VM. Saya dah VM, 2 tahun tu saya dah VM.
saya dah sharing sebab nak beli Syahmur ni banyak-banyak kepada arwah ayah dan Long juga saya. Dan masa tu juga sebenarnya ayah dah makin baik, Long pun makin baik dan saya sendiri pun dah makin sihat lah. Sebab tu pergi ke Taiwan memang tak ada kena apa-apa. Kalau masih dalam sakit dulu, kalau nak fly pun memang gerun lah sebab takut kena serangan sakit tu atas flight kan. Jadi di museum ni kita didedahkan lah sebenarnya linzi ni banyak jenis linzi. Ada yang beracun, ada yang tak boleh diamalkan lama. Jadi berbezalah dengan linzi Syahmur. Dan kita juga ditunjuklah jenis baka-baka linzi Syahmur. Tak perlulah banyak sangat kat sini, cuma nak bagi tahulah bahawasanya bila kita ke Taiwan ni sebenarnya kita lebih yakin sebab didedahkan dengan secara live, secara berdepan. Maknanya kalau kita ada soalan pun kita boleh tanya apa yang kita nak tahu lagi boleh ni. Sebab bila kita pijak situ sendiri dan kita dapat tahu, boleh teroka sendiri, tu lebih baik sebenarnya ya. Kemudian ke ladang tanaman dan pembiakan linzi. Di sini pun kita boleh tengok bagaimana proses linzi dijaga, dibiak dan dijaga. Jadi bila kita tengok sendiri, memang pegang sendiri, kita tahu dan kita dapat rasa linzi tu macam mana. Dan lebih bila kita mata kita sendiri yang tengok depan mata sendiri linzi ni macam ni, kita lagi puas hati sebenarnya dan lebih yakin lah. Ni lah tempat pusat pembiakan linzi tu ya. Jadi yalah, kita tengok semua pekerja-pekerja dia, staff dia memanglah orang Taiwan. Tapi kita kena tahu juga bahawa di sini selain dari dia ada pembuktian sains dari makmal dia ni. Inilah pembuktian sains dia. Saya tak nak ulas lebih ni lah sebab tadi pun Along dah ulas. Maknanya sijil-sijil pengesahan selamat berkesan ni memang tak pernah pun disembunyikan. Memang ditunjuk. Malahan banyak lagi sijil-sijil lain yang mana di museum tadi ada lagi sijil-sijil antarabangsa, diiktiraf antarabangsa. Yang ni yang ditunjuk kepada kita, yang di museum tu banyak lagi sebenarnya. Dan yang ni yang penting sekali. Yang ni sebenarnya nak membezakan antara suplemen, antara makanan lain yang yang kita duk telan, duk main tibai, duk tak tahu apa. Jadi yang ni lah sebenarnya kena kita tahu dan kena faham kenapa selamat dan berkesan. Jadi selain dari sijil-sijil tadi, kita ada sijil halal. Sijil halal dan juga buku bukti kajian. Yang ni lah yang paling utama lah. Ada lagi buku-buku kecil yang dijual di web di website kita tu ada. Tapi yang ni lah yang paling basic yang kita kena tahu, yang mana kita kena baca walaupun sukar untuk dipahami. Sekarang ni ada yang baru-baru ni Kak Liza ada tolong mudahkan untuk kita. Ada buku dalam bahasa Indonesia yang mana ianya lebih kurang dengan bahasa Malaysia, lagi mudah untuk kita faham. Yang penting sebenarnya bab halal ni lah. Arwah ayah dulu memang sukar jugalah nak ambil Syahmur secara sebagaimana kita bagi dos kat dia, utama sekali bahagian kapsul. Sebab bagi dia kapsul tu dia takut bila dibuat dari binatang haiwan ni mungkin tak halal lah bagi dia. Sebelum ni dia makan, sudah berpuluh tahun dia makan ubat, dia tak tanya pula doktor halal tak ubat ni. Tapi bila
kenal Syuanghur, banyaklah dia tanya tentang halalnya. Tapi bila kita ke sana memang kita pun tengok ada um, ada organisasi masjid Taiwan yang bersama Syuanghur untuk memantau tahap halalnya makanan kesihatan kita ni. Jadi masa Dr. Soha datang tu pun Dr. Soha dah bagi tahu, dan masa saya pergi pun saya tengok sendiri, jadi saya balik saya kuatkan ayah, dan masa tu sebenarnya ayah pun dah makin baik, dah makin sehat. Jadi saya kata betul lah, memang ada halal dan ada organisasi yang memantau Syuanghur ni di di sana. Jadi ayah pun kalau gitu tak sia-sialah kita kenal Syuanghur. Inilah arwah ayah. Masa ni dia baru sehat dari stroke. Yang mana stroke dia di leher, tak boleh nak gerakkan leher, tak boleh nak berpaling. Kalau yang panggil dia memang satu badan. Dia pusing satu badan. Kebas dari pinggang ke bawah. Kalau ke masjid, tertinggal selipar pun dia tak rasa. Jadi balik dia pergi ke masjid dengan kereta, anak Nongah lah yang drive, bawa dia. Tertinggal balik, dia nak pakai selipar untuk naik masuk dalam rumah. Dia tanya, mana selipar? Tak payah. Ngoh pun cari. Oh, tertinggal kat masjid. Pergilah ambil semula di masjid. Dan masa dia stroke tu, apa yang dia bagi tahu saya, dia kata kebas tu macam dia pijak atas span. Tak pijak bumi, tak pijak pun lantai. Rasa macam pijak atas span dan terawangan, tak tahu pijak kat mana. Dia sebelah lah yang rasa teruk sekali, belah kanan. Jadi, saya pun mulalah. Masa saya rawat ayah ni, saya bagilah dos dalam sehari sehingga 2 tahun sebab sebab dos ni saya bagi ni YK2 tu sebenarnya masa mula-mula yang ambil nutri je, seingat saya 3 biji, lepas tu dia naikkan 6 biji. Tu je dia makan dalam masa 1 hari. Bersama dengan minuman dan yang lain-lain itulah. Tapi setelah Dr. Soha datang jumpa dia dan yakinkan dia, barulah dia berani untuk ambil YK2. Dan Dr. Soha kata paling tak 1 hari 7 YK2. Okey, dia ambil. Sebab dah yakin. Apa yang ayah hadap sebenarnya, yang ayah hidap masa tu, kencing manis yang mula-mula sekali lah, kencing manis. Kemudian darah tinggi. Ambil lagi ubat GERD. Kemudian ambil lagi prostat pun dah tahap 4, dah tahap untuk dioperation. Tapi ayah sempat tolak sebab dia rasa takut untuk operate. Dan kemudian kebetulan dengan kencing manis dia tu tinggi walaupun makan ubat. Jadi doktor kata tak apa, kita tunggu turun. Jadi kita tukar ubat. Lepas tu dia rasa dia sakit dada. Bila cek-cek rupanya saraf bahagian atas jantung tu dah kehitaman. Doktor kata ini adalah kesan dari ubat darah tinggi, sebab ubat tu dah cair, memang dia cairkan darah sebab ayah juga ada kolesterol. Jadi ubat tu cairkan darah tu, tapi saraf ataupun laluan darah di jantung tu mengeras. Dan punca ayah stroke pun dari itulah. GERD pun teruk, asma. Memang kalau dia datang asma dia tu tak boleh bernafas. Pukul 3, pukul 4 pagi pun dia kejutkan saya dan suami lah.
ke klinik, ada klinik 24 jam. Masa dia masa saya belajar tu dia dah ada stroke apa semualah, tapi tak ketara sangat. Bila saya balik belajar tu memang makin teruk lah stroke dia. Dan penyakit-penyakit dia pun memang makin hari makin teruk. Kalau tengok ubat memang banyak sangat. Ambil dalam peti tu memang satu Tupperware tu memang khusus ubat dia. Jadi dia pun ikutlah dengan apa yang Dr. Saha sarankan. Masa tu dia kata dia tak mampulah sebab dia pencen. Dah pencen. Dulu dia pun seorang guru agama lah. Jadi dengan pencen hanya masa tu lebih kurang lah tak sampailah 2,000. Tapi dekat-dekat dengan 2,000. Kalau beli wajib tu dia kata ayah nak makan apa? Jadi ayah berani beli sekotak, ayah bayar. Saya kata tak payah bayar ya, sebab gaji dah masuk dan saya sendiri pun dah ada sikit-sikit masa tu dah ada sikit-sikit bonus dari Syuang Nur. Saya beli je untuk ayah. Dan pada masa yang sama saya beli untuk Amirul. Saya sendiri saya makan ikut-ikut je, tak ada dos apa-apa. Masa sakit saya banyakkan Lizzie dan Betacare. Masa tak sakit saya hanya minum je kopi. Saya minum je CEO sebab CEO murah. Jadi bila masa tu Dr. Saha sendiri sebenarnya tak tahu pun saya sakit. Cuma Dr. Saha kata saya yakin kalau awak ambil dos yang tinggi sikit mesti keluar semua kotoran dari badan awak. Saya pasti ada je sebenarnya penyakit yang tersembunyi. Saya tak bagi tahu saya ada banyak penyakit juga. Tapi memang itulah sebab saya nak banyakkan untuk ayah, dan Long pun tak adalah banyak sangat. Hanya YK Timpek yang paling mahal lah. Tapi untuk ayah saya bagi inilah dos dia selama 2 tahun. Selama 2 tahun ni sebab dah tutup file kesihatan dia tu, doktor tutup. Doktor kata tak ada ubat dah pakcik. Tapi saya heran sebab ubat yang saya bagi kat pakcik ni sebenarnya tak boleh sembuh. Apa yang pakcik ambil? Jadi ayah pun bagi tahulah sedikit sebanyak saya ringkas apa yang dia makan, dan sebenarnya dia tak makan pun. Selepas kenal Syuang Nur ni dia tak ambil pun ubat. Jadi apa yang ayah lalui, proses penyembuhan yang ayah lalui, healing crisis, ialah bacaan kencing manis dan tekanan darah tinggi dia berada pada bacaan sebenar. Stroke dia pun semakin teruk selama 6 bulan. Stroke memang berterusan selama 6 bulan. Tapi bacaan tekanan darah tinggi dan kencing manis on off. Begitu juga dengan dia sukar untuk buang air kecil. Nak kencing memang sukar secara on off selama beberapa bulan lah. Dan sakit dada lah sebab mungkin kalau kita belajar kita tahu dah di mana kerosakan di situlah ada, baik pulih. Jadi masa tu dia sakit tu Lizzie sedang bekerja dalam badan ayah. Jadi alhamdulillah ayah faham dan dia tak takut dengan apa yang dia lalui. Dan masa dia cek tu, doktor kata tinggi sangat ni pakcik, bacaan 220 atas dan bawah tu saya tak pasti berapa, tapi tinggilah. Lepas tu tapi saya tak pening doktor, dia kata mungkin mesin doktor tu rosak, jadi tukarlah mesin baru. Doktor tu kata, pelik pakcik ni, tak apalah. Saya cek orang lain, biasa-biasa, memang tinggi-tinggilah. Tak adalah kata rosak ke apa. Tak apalah pakcik, saya bagi ubat ni, pakcik balik rehat. Kalau tekanan darah tinggi ni tak turun lagi, pakcik kena ke hospital segera sebab takut stroke tu teruk. Jadi sebenarnya
Ayah faham dan ayah ambil dia dos ni dan balik dia pun bagi tahulah saya. Dia kata doktor doktor kata ni ayah takut sebenarnya tapi ayah yakin. Jadi ayah nak ikut je lah. Ayah panggil saya Ani. Ayah ikut je lah apa yang Ani bagi tahu. Ayah sihat. Ayah tak nak dah ubat. Sebab sebelum ni pun dah berpuluh tahun ayah ambil ubat. Tapi semakin banyak ubat, ayah semakin sakit. Ayah nak sihat. Jadi, tak apalah jika Ani kata, ni adalah proses penyembuhan pada ayah, ayah terima. Sehinggalah dia tutup file dan masih lagi ambil YK2. Bagi dia YK2, dia tak nak tinggal. Bersama dos-dos lain tu memang dia ambil lah ya sepanjang tu sebab saya tak nak kurangkan dos kepada dia dan setelah keluar YKB dan YKK saya ambil YKB, saya pilih YKB untuk dia. Jadi sebab dia dah yakin, dia dah tahu Chuang Hu ni tak ada dos, jadi dia kata tak apalah, ayah ambil sendiri. Bila ayah rasa tak sihat, ayah rasa tak sihat, ayah tambah dos. Jadi sehinggalah dia meninggal pun sebenarnya Lindsay ni dan juga saya on YKK dalam badan dia. Sehingga dia meninggal pun 15 minit sebelum meninggal pun memang dia minum. Sebab dia meninggal dalam keadaan sedar. Sempat dia pesan kat saya, buatlah Chuang Hu. Ayah ada nampak cahaya untuk masa depan ni dalam Chuang Hu. Kongsilah apa yang Ani buat pada ayah kepada orang lain. Tapi jangan paksa orang ikut kita. Kita hanya sharing. Kita hanya berkongsi. Orang tak nak, biar. Masih lagi ramai yang nak. Yang tak nak, kita biarkan. Jangan buang masa. Jadi, bagi tahulah ayah sehat. Kecuali mati. Bagi ayah sebenarnya, tak perlulah Ani bagi yang tinggi-tinggi ni. Masa tu YKK dengan YKB lah. Ayah minum je lah kopi, dia kata. Ayah minum je teh dengan soya. Untuk Lindsay yang mahal-mahal tu tak payah dah. Sebab ayah yakin bahawa ayah tahu bahawa mati ni walaupun ambil Lindsay pun tetap mati. Tapi saya bagi tahu ayah, tak apa ayah. Selagi kita bernafas, inilah makanan kita. Inilah minuman kita. Ambil je. Tak ada pun membazir. Tak apa, kita makan selagi kita ada hayat. Sehinggalah dia menghembuskan nafas terakhir. Memang Lizzie masuk dan badan dia memang bersih. Bila kita, sebab anak-anak saya yang mandikan dia, anak-anak saya yang cuci dia, anak-anak kata memang bersih. Ayah pergi dalam keadaan bersih dan sihat. Masa tu COVID sedang ni. Jadi doktor datang di rumah, doktor sahkan dia memang sakit pun memang meninggal pun memang bukan sakit lah. Dan sebenarnya sejak saya kenal Chuang Hu pada 2016 sehinggalah ayah meninggal 2020, satu panadol pun ayah tak ambil. Jadi saya puas hatilah Allah ambil dia dalam keadaan bersih pada umur dia 80 tahun. Dia pergi dalam keadaan tenang dan puas hati. Sebab Allah ambil dia dalam keadaan yang baik. Dalam sedar. Dan dia pernah berpesan pada saya, kalau ayah nak pergi, ayah pergi juga. Jangan bawa ayah ke hospital. Ayah tak nak masuk lagi benda-benda tu. Biarlah ayah pergi dalam keadaan begini. Jadi, saya pun bagi tahu ayah, jangan risau ayah. Ani takkan bawa ayah ke hospital. Sehingga ayah meninggal pun, inilah ubat kita ya. Tak apa. Setelah saya disahkan diamond pada Disember, diuji pula dengan anak. Yang ni memang tragis lah. Sebab mengikut doktor,
kerosakan yang teruk di kepala. Memang dia oksigen, dia koma. Ada pendarahan dan ada sedikit keretakan di kepala. Masa tu saya di Kelantan. Saya dapat tahu dah agak lewat. Dah beberapa jam benda tu berlaku. Jadi bila saya tahu, saya telefon Kak Ina dengan Dr. Soha. Saya bagi tahu, tolonglah. Tolong bawa Lizzie banyak-banyak. Dalam kepala saya masa tu Lizzie je. Sambil saya capai Lizzie dan makanan-makanan ni untuk masa tu saya tak tahu pun Kak Ina dengan Dr. Soha tak boleh masuk langsung dalam bilik kecemasan. Saya tak tahu. Tapi bagi saya, Kak Ina dengan Dr. Soha datang dah suap Lizzie kat dia. Sampai saya berdoa dengan Allah. Allah, ya Allah, kau dah banyak uji aku. Dah ramai anak aku kau ambil. Sebenarnya saya dah keguguran banyak sebelum ni. Yang gugur dah kau ambil. Yang meninggal dah kau ambil. Jadi bagilah aku rezeki kali ini. Dengan Nafis Mukrim ni. Walaupun doktor tidurkan dia, doktor sahkan dia tak tidur. Dia boleh dengar sebab bila saya bercakap dengan dia di ICU tu, dia gerakkan tangan. Doktor kata dia tak tidur. Dia lawan ubat. Jadi selepas dia sedar, keluar dari ICU sepatutnya seminggu. Doktor kata 4 hingga seminggu lah dia ditidurkan. Tapi dia tak tidur. Dan malam yang kedua tu dia dah sedar, dia buka intubate sendiri. Jadi doktor kata dia kuat. Boleh keluar awak. Jadi saya masuk dengan Ma masa tu nak tengok dia di ICU. Tapi saya tengok dia dah diangkat ke katil untuk ditolak ke ward biasa. Saya follow dia dengan Ma ke ward biasa. Alhamdulillah, ya Allah. Aku nak bagi Lizzie banyak-banyak. Aku nak bagi Cik sedar dengan baik. Aku tak nak dengar semua yang doktor kata. Sebab doktor bagi tahu Kak Ina dengan Dr. Sahad dia nak operation segera masa tu. Tapi sempat juga tunggu dan kemudian tengok dia makin stabil. Sehinggalah tunggu ke ICU dan dia tak buat apa-apa. Bila masuk ward biasa, saya pun terus bagi dia dos ni. Inilah dos tip. 1 YKK, 2 YKB, 6 lektor dan lain-lain ini. Setiap 3 jam masa dalam ward. Dan masa pertama kali saya bagi tu tanpa YKC lah ya. Sebab masa tu YKC tak ada. Dan kemudian Dr. Soha bagi tahu saya jangan YKC dulu. Sebab takut dia pening ke apa. Takut healing dia ni. Takut doktor kata apa pula. Bagi je YKK banyak-banyak dulu. Dan masa saya bagi tu, sebenarnya masa saya bagi first time tu ialah YKK dan YKB tu saya tengok hanya ada tinggal 2 atau 3 paket je. Lactoberry granula memang terus sehingga 4 jam. Saya memang bagi sikit-sikit sehingga 4 jam tu. Bila kita tengok, kita kira balik lebih kurang 3,000 lah habis. Saya tengok sebab saya buka je, saya pagi saya dalam diri saya masa tu aku nak tengok Cik seperti biasa. Aku nak tengok, ya Allah, ada aku ni. Aku tak sanggup dah nak tengok anak aku sakit dah. Aku tak nak dengar apa yang doktor kata. Selepas 4 jam tu, proses penyembuhan dia cepat. Proses penyembuhan dia berlaku terus. Dia batuk kuat. Dia batuk-batuk, keluarkan lendir dan juga
ketelan darah. Itulah yang ada sedikit tumpukan-tumpukan yang doktor sahkan ada darah beku tu. Kemudian air kencing dia memang keruh pekat. Banyak sangat ubat. Jadi saya bagi dia banyak-banyak sebab bagi saya biar cepat-cepat keluar. Apa yang doktor masukkan banyak-banyak ni. Dan bila dia sedar, dia tengok saya depan dia. Ya Allah, saya ingatkan masa tu dia sedar. Rupanya dia sebenarnya tak sedar yang mamai lagi. Tapi dia kenal kita. Dia kenal, dia boleh bercakap. Cuma apa? Cuma bukan untuk apa? Otak dia tu tak stabil lagi. Jadi untuk dia recall balik memori-memori tu bukan. Tak. Tapi dia kenal siapa yang berada depan dia tu dia kenal, boleh kenal. Jadi nak balik dia kata, dia tahu dia di hospital nak balik banyak ubat letih. Jadi saya pun bagi tahu lah dia sabarlah cik sebab dah masuk hospital ni lah tapi tak apa cik kita makan dia gizi banyak-banyak. Masa tu kita suap dengan tiup lah. Jadi sebab tu saya bagi secara berterusan juga lah. Walaupun sebenarnya doktor suruh bagi 3 jam sekali. Selepas dia, selepas keluar semua tu, hari kedua tu lah saya start dengan dos sehingga 3 bulan. Ni dos kurangkan dos dan tambah YKC 2 YKC tu ialah pada berada di rumah 12 hari 12 hari dia di ward dan doktor kata boleh balik tapi kena hadaplah dia akan sawan. Dia tak boleh berjalan sehingga beberapa bulan, bagi dia mungkin 6 bulan. Dan dia akan dia akan cepat marah. Minda dia memang sukarlah nak memori pun sukarlah sikit sebab kesan terhantuk kepala tu. Jadi saya katalah, saya bagi tahulah doktor. Tak apa saya dengar je apa yang doktor bagi tahu, tapi saya yakin anak saya tak sawan. Kalau doktor kata anak saya sawan adalah sebab ubat yang doktor bagi terlalu banyak dan terlalu ni. Jadi hari ke-12 tu doktor kata kalau orang lain mungkin 3 bulan. Tu pun cepat dia kata sebab kalau bagi dia memang tak pernah jumpa lah sebagaimana dia tengok cik pada hari ke-12 tu. Balik di rumah saya bagi dia teruskan dengan YKC sehingga sekarang pun memang ambil YKC lagi tapi dah sebiji sebelum tidur lah. Saya on lagi YKC dan semua dos-dos ni dia ambil sendiri je. Tapi YKC memang on sehingga sekarang. Walaupun tutup file tak perlu fizio. Tak sempat nak fizio, dia dah boleh berjalan. Sebab balik hari kedua balik di rumah, dia dah boleh naik tangga apa semua. Jadi 25 hari sahaja dia normal balik. Jadi doktor yang in charge dia pun pesanlah nanti dia belajar balik, tolong jumpa saya sebab nak tengok sangat. Dia pun macam pelik lah dengan perkembangan cik sebab bagi dia memang terlalu cepat dan tak pernah jumpa macam ni. Di USM pun doktor heran. Doktor tanya pula dia, betul ke ni Nafis Mukrin? Sebab saya tengok baru lagi. Awak dah boleh tutup file dan bila diuji memori pun memang lagi IQ dia tu lebih tinggi dari orang yang tak pernah mengalami kecederaan, kemalangan sebagaimana yang disahkan teruk tu. Jadi dia belek-belek file, betul ke pengesahan ni, betul ke? Sebab dia rasa pelik. Jadi bagi saya lah memang syukur sangat. Ujian Allah
yang teruk ni setelah saya berada dalam syurga. Dan mungkin sebenarnya Allah nak uji sebab kita konsert orang lain yang kronik makan banyak-banyak, makan banyak-banyak. Bila kita kena, adakah kita ikhlas? Jadi bila Allah uji macam ni, kalau kita buat sebagaimana yang kita bagi konsert orang tu supaya makan banyak, yang ya kita lebih banyak dari orang lain. Jadi maknanya memang kita ikhlaslah nak bantu orang. Memang selama saya buat syukur ni pun saya nak sangat orang lain sihat. Yalah, semua tu izin Allah semua. Memang izin Allah. Tapi ikhtiar penting. Ikhtiarlah dengan secara yang kita secara yang berilmu. Bila kita tahu benda ni selamat, memang kita tahu benda ni tak ada hak dos, kita kena ambil lah dengan betul. Sebab kita bagi tahu orang pun macam tu. Jadi kita kenalah lagi kuat dan lagi banyak. Bila diuji macam ni, saya rasa kalau sekali ingat tu memang tak sanggup nak hadap. Sebab sehingga sekarang, sehingga hari ni, saya habiskan dia. Dah bila saya tengok balik resit-resit yang beli, sebab saya beli, ada juga saya beli atas nama dia sendiri. Saya beli atas nama Long, atas nama saya dan juga arwah ayah. Bila saya kumpul balik, semua yang saya habis tu ialah 78,000 sehingga hari ini. Jadi bila kita tengok, berbaloi kita berhabisan. Memang nak sihat tu mahal. Walaupun bukan penyakit yang kita hadap, tapi bila kecemasan macam ni, bayangkan sekiranya saya masih lagi seperti dulu, adakah saya dapat nak hadap, atau mungkin saya biarkan saja sebagaimana yang pihak hospital bagi tahu. Sebagaimana Dalilah dululah. Dari situlah saya ingat memang syukur berada dalam dunia syukur, berada dalam circle yang positif dan circle yang banyak memberi semangat dan semangat dan untuk kuatkan kita ni memang dalam syukur lah. Untuk ilmu, untuk tubuh badan kita, syukur saja memang betul lah. Jadi orang-orang baru, janganlah pandang syukur sebelah mata, tapi pandanglah dengan mata hati. Selagi kita tak diuji, memanglah kita rasa biasa. Tapi bila diuji, memang kita cari syukur. Ni apa yang saya dapat. Saya dapat diamond masa tu, pada Disember tu, bersama dengan program 3/7. Sebenarnya ramai jugalah yang bertanya macam mana saya buat. Kak Ina pun bagi tahu saya, memang dia seronoklah tengok saya dapat 3/7 sebab dia sendiri pun tak dapat buat benda ni, dia kata. Tapi sebenarnya saya pun tak jangka saya dapat ikuti sistem ni. Saya hanya buat follow je. Sebenarnya masa 3 bulan pertama tu saya dah dapat kumpul 21 orang. Maknanya 3 lain tu saya dah dapat 7. Dan bulan keempat tu saya dah dapat seorang gold. Tapi sedikit sebab benda ni baru, sedikit ada kesilapan teknikal dari pihak saya sendirilah. Sebab untuk mendaftar untuk pembelian tu, saya buat sambil saya belajar. Dan saya sempat jugalah ajar salah seorang downline arwah ayah. Sebab arwah ayah pergi dalam dia dah ada title, ada pangkat LVM.
Jadi salah seorang dari grup ayah ni, ada seorang yang nampak untuk untuk amal sebagaimana kita amal dan ada usaha. Masa tu dia pun nak buat 307 ni. Jadi sambil saya buat, sambil belajar, sambil saya ajar dia juga. Jadi kebetulan, mungkin secara kebetulan sahaja, pada bulan pertama untuk saya kumpul grup 6 DM tu bersama dengan sebenarnya dua lagi grup adalah grup 307. Grup yang aktif. Jadi saya cuba je lah. Saya cuba buat ikut sistem dan masa tu dari grup 307 ni ada ramai yang agak kronik masa tu. Dan dia berani beli banyak. Rupanya melalui 307 ni lah juga terkumpul bersama dengan grup untuk saya dapat diamond. Jadi alhamdulillah lah dapat jugalah merasa dan berada di tahap diamond ni. Dan memang kita rasa selama kita buat ni diuji dengan teruk. Sebelum ni, iaitu Dalila, bila kita pandang dari sudut positif, tak perlulah kita pandang dari sudut negatif. Kalau negatif memang kita takkan rasa tenang lah kan. Jadi dari segi positifnya ialah sebagai petunjuk dan sebagai hidayah untuk kita berubah. Jadi Dalila lah pembuka rezeki saya dalam syurga. Rezeki saya dan keluarga dalam syurga. Banyaklah perubahan. Dan bila saya buat ni, saya rasa walaupun status diamond, bagi saya langkah untuk berjaya yang sebenar masih lagi jauh. Nak ke peringkat macam Dr. Soha dan Kak Ina, nak lalui ke peringkat macam Kak Liza, memang jauh dan memerlukan kekuatan, dan diharaplah untuk saya lalui untuk peringkat yang lebih berjaya ni. Semoga Allah tidak uji lagi. Sebab bila saya tengok setiap peringkat yang saya nak dapat ni sebenarnya diuji. Bila setelah saya diuji, contohnya selepas saya dapat trip tu, saya letak jawatan. Masa trip tu pun sebenarnya trip ke Korea tu sebenarnya banyak sangat ujian dan drama yang mana Kak Ina pun tahu, Dr. Saha pun pernah cerita ulang-ulang. Banyak sangat ni sebab masa tu jugalah Dr. Saha pernah hubungi ayah untuk saya resign. Ni bukan mudah. Banyak drama. Rupanya bila saya resign, saya dapat naik ke peringkat senior. Dan di peringkat senior tu saya diuji lagi. Rupanya dengan mudah naik ke peringkat special DM. Jadi untuk diamond ni walaupun nampak mudah, memang tak mudah. Cuma bila kita dah berjaya ni, barulah kita rasa oh mudah je. Rupanya 307 ni boleh berjaya ke diamond juga. Dan bila kita buat ikut je sistem ni, sebenarnya tak rugi. Dan sistem yang Syurga buat ni bukan saja-saja untuk kita berbisnes dan dapat keuangan untuk beli balik Syurga. Bagi saya sekarang, saya dalam minda saya tak ada lain yang saya nak, hanya nak makan banyak-banyak benda ni. Tak apalah, memang ajal tu memang Allah tentukan, tapi saya nak ajal saya dan keluarga
biarlah bersama syuhur saya nak bersih sebersihnya. Dan semoga apa yang Allah uji ni adalah sebagai pedoman kepada kami sekeluarga dan untuk anak-anak saya juga. Saya doa semoga tidak dibolak-balikkan hati. Teruslah bersama syuhur sehingga akhir hayat. Dan memang itulah yang bagi saya, syuhurlah sehingga akhir hayat. Syuhurlah yang bagi masa yang selama ni kita tak ada masa nak fikirkan tentang kesihatan. Bila kita dapat sihat, kita leka lagi. Tapi syuhur tak ajar macam tu dan Allah pun dah beri kita petunjuk. Semoga kita tidak sentiasa terleka dan kita dapat apa yang kita berjaya hari ini pun sebenarnya adalah sebagai satu mercu yang kita buat perubahan sebelum ni. Yang mana dulu memang dari segi masa memang kita banyak ialah tak payah, tak perlu fikir apa-apa. Masa memang tak cukup. Kesihatan semakin melayang, duit semakin pergi. Jadi dalam syuhur memang tak sia-sia. Ni untuk orang lain pun itulah. Dan saya minta maaf lah. Ada yang saya share tu, ada yang rasa agak keras sikit. Tapi itulah hakikat yang saya lalui. Dan apa yang saya harapkan untuk anak-anak saya pun, teruskanlah kita berjuang dalam syuhur. Biarlah orang kata apa, sebab kalau apa-apa pun yang kita hadap, tak ada siapa yang boleh tolong kecuali kita sendiri yang menolong diri kita. Itu sajalah dari saya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf dari saya untuk semua. Terima kasih Kak Ina. Dan kembali kepada MC. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat hebat, yang sangat menyayat hati. Apa-apa pun ujian, di sebalik ujian biasanya ada kejayaan dan kebaikan yang menanti. Kita snap gambar sekejap, boleh buka video tak? Boleh. Kita ambil gambar bagi yang tinggal ni, boleh? Tolong buka video. Okey, kejap nak snap. satu. Lani ya juga. Okey, dah dapat. Dah ke? Okey, sudah. Okey. Okey, dari itu tak ada sesi soal jawab lah ya. Macam dah larut. Ada ke yang nak bertanya? Ada ke nak sebelum bertanya? Kita tutup. So kalau Kak Ina simpulkan kat sini, untuk mencapai suatu kejayaan itu memang perlu pengorbanan yang hebat. Jadi itulah pengorbanan yang Lani lagi. Sebenarnya kalau kita diuji tu, Allah nak bagi rezeki yang lebih hebat. Cuma kita bersediakah ketika kita diuji? Sebab tu buat dari sekarang supaya ketika kita diuji tu kita lebih bersedia dari segi ilmu, dari segi kewangan, dari segi keyakinan dan sebagainya. Kalau kita bila diuji baru kita nak buat, memang kita takkan dapatlah apa yang macam Lani buat kepada anak dia. Sebab kita tak berapa yakin macam mana nak berbelanja puluhan ribu. Macam mana Kak Ina belanja untuk anak terakhir Kak Ina? Kiranya 3 tahun makan boleh beli rumah banglo. Kan? Jadi sebab tu kalau sebelum diuji ni belajar betul-betul. Fahamkan diri untuk tahu benda ni sejauh mana boleh membantu kita menyelesaikan segala masalah dari segi kesihatan dan kewangan kita. Okey Mawan.
So, Okey. Mudah-mudahan selepas ni kita bina kekuatan untuk menambah ilmu, menambah pengalaman supaya kita mampu untuk makan lebih hebat lagi dan bersedia ketika diuji serta ada kemampuan, bukan saja kemampuan dari segi keuangan dan kita ada kemampuan untuk lalui healing krisis tu. Jadi akhir kata dari Mawan, terima kasih pada Gold Diamond Haslina dan tim-tim GTF karena sudi bagi peluang untuk Mawan jadi MC malam ini. Bila ada kekurangan, itu kekurangan Mawan sendiri. Segala kebaikan itu datangnya daripada Allah. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. terima kasih Lani, terima kasih Alung di atas perkongsian malam ni. So kita bersambung minggu depan. Siapa rasa nak share boleh PM Kak Ina. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Bila semua.